Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua murid-murid 6 UKM, minta maaf ya. Dah 6 UKM, selamat datang. Berjumpa lagi kita dalam sesi persekolahan 2021. Okey, kita masih sambung lagi. Tahun lepas 5 UKM, tahun ni dah naik satu tangga. 6 UKM, selamat datang. Dan cikgu mengharapkan tahun ni kita buat lebih baik sikit. Okey, jadi walaupun dalam norma baru, kamu kena belajar semangat sikit dengan cara yang betul supaya apa yang kita nak belajar semua ni, okey, supaya apa yang kita pelajari, kamu dapat sehari sedikit tapi kita dapat semua. Tak nak ada ketinggalan walau satu kemahiran ya. Jadi masih ingat lagi Cikgu Anissa, yang mungkin ada yang dah lupa muka cikgu ke? Harap-harap tak ada yang lupa lah masih ingat, masih kekal dalam ingatan. Okey. Okey, ini untuk salam perkenalan daripada cikgu. Salam recall kembali wajah-wajah 6 UKM. Ingat balik muka cikgu. Okey. Okey, next punya kita untuk tahun ini kita masih belajar dalam di rumah sama juga kita duduk dalam kelas tapi cuma tempat yang berbeza. Kamu di rumah kamu, cikgu mungkin di rumah cikgu. Jadi apa keperluan kita sepanjang kita belajar dalam PDPR? Okey, kita masih still lagi buku latihan. Okey, buku latihan ni mungkin ada masalah. Mungkin ada murid yang tidak beli lagi buku latihan. Tak mengapa. Apa saja latihan yang sudah beli tak jadi kamu boleh gunakan buku baru macam biasa. Maths 1, Maths 2, Maths 3. Maths 1, buku Maths 1 dan Maths 2 guna buku pendek. Dan Maths 3 guna buku yang panjang. Yang belum beli jangan risau. Okay, yang belum beli jangan risau. Segala latihan kamu tulis dulu dalam buku, sambung dalam buku lama kalau masih ada. Kalau tak ada, buatlah depan mana kertas kosong. Nanti kita tampal semula. Okey, itu perlu buat latihan. Okey, kenapa cikgu kata file? Okey, kamu masih ada lagi kan file tahun lepas yang kita simpan semua handout yang cikgu beri. Okey, boleh teruskan guna file yang itu. Sebab kadang-kadang cikgu akan beri latihan kerja rumah yang berbentuk handout. Okey, yang itu kena print. Simpan dalam file. Jangan lupa setiap latihan dalam buku latihan itu perlu ditulis hari dan tarikh. Okey, ini untuk latihan yang sengaja dengar muzik tu. Ini untuk pelajaran yang pertama. Okey, untuk tajuk yang pertama sama macam tahun lepas. Nombor dan operasi. Cuma dalam tajuk nombor dan operasi ini terlalu luas. Okey, banyak. Cuma tahun ini darjah 6 ni up sikit dalam nombor dan operasi. Dalam nombor dan operasi ni ada kemahiran baru yang kamu perlu pelajari. Okey, jadi kamu kena ambil perhatian sikit mana kemahiran-kemahiran yang baru dalam nombor dan operasi ni. Yang awal-awal ni banyak perkara yang baru. Okey, yang perlu kamu beri perhatian dan cikgu harap bila cikgu mengajar ni kat tangan sebelah tu adalah pensel. Adalah kertas untuk kamu catat dan cuba apa yang kita nak buat. Okey. Okey, apa yang ada dalam nombor dan operasi macam cikgu dah gunakan. Ni satu kemahiran pertama. Cikgu nak skip kemahiran yang ni. Cikgu tak nak ajar sebab semua orang dah terror. Kalau boleh pakai smartphone, kalau boleh godek smartphone, takkan tak boleh godek kalkulator kan? Penggunaan kalkulator dalam kehidupan seharian. Jadi macam mana tekan nombor, macam mana nak cari jawapan, itu kamu dah sedia mahir. Okey, kamu boleh belajar sendiri. Jadi untuk menjimatkan masa, kita cikgu nak skip kemahiran ni sebab cikgu tahu semua dah pakar-pakar gunakan kalkulator. Yang saintifik, tak saintifik dah semua pakar sampai tahap congak kamu dah lupa. Okey, jangan lupa ya. Semua sifir tu, cik ingatkan semula sifir tu penting, congak itu penting walaupun kamu dah tiada penggunaan kalkulator. Okey, next kemahiran berikutnya ialah yang baru dalam pelajaran kamu. Dalam tajuk nombor dan operasi iaitu mengenal nombor perdana. Ini penting. Ini hari ini kita kena belajar. Apa itu nombor perdana? Sebelum ni kamu dengar nombor perpuluhan, pecahan, nombor bulat, nombor ganjil, nombor genap dan sekarang hari ini kita akan belajar apa itu nombor perdana. Kemudian nombor 7 digit. Okey, nombor 7 digit ni simple je. Sama macam kamu dah ajar darjah 5. Okey, menyebut nombor sehingga juta. Kemudian menentukan nilai tempat, nilai digit, digit yang kecil, digit yang besar dan sebagainya.
Okey. Dalam berikutnya ialah hubungan perpuluhan, nombor perpuluhan juta. Apa yang masukkan dengan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dengan nombor bulat? Ini kita akan pelajari. Ini kena cikgu akan beri penekanan yang lebih. Sebab kadang-kadang kamu akan belajar 0.5 juta. Itu dalam unit juta. Jadi berapa dalam nombor bulat? 1/2 juta. Itu dalam unit juta. Tapi sebenarnya dalam nombor bulat tu berapa? Ini yang perlu kita faham. Okey, yang ni. Dalam tajuk nombor dan operasi, dua benda. Okey, yang hubungan nombor perpuluhan juta dan pecahan juta dengan nombor bulat serta dengan nombor perdana. Itu benda yang baru. Okey. Kemudian, yang operasi tu mesti biasalah. Okey. Kita masuk benda yang baru hari ini. Apa itu nombor perdana? Bukan kereta perdana, bukan perdana menteri. Nombor perdana tu benda satu yang besar. Okey, kamu kena faham apa maksud nombor perdana. Apa dia nombor perdana? Kategori yang macam mana kita dikategorikan sebagai nombor perdana? Bagaimana kita nak tahu itu adalah nombor perdana atau tidak? Okey. Pertama, ini kena take note ni. Kena betul-betul take note. Nombor pertama perdana ialah yang pertama nombor bulat. Tahu nombor bulat, apa nombor bulat? Nombor 1 hingga infinity lah, 1000, sejuta dan sebagainya, iaitu nombor bulat yang tidak ada perpuluhan. Itu nombor bulat 1, 2, 3. Nombor perdana ialah pertama nombor bulat yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri. Apa maksud dirinya sendiri? Contohnya nombor 2. Diri dia adalah 2. Kalau nombor kita pilih 3, diri dia adalah 3. Contoh kita pilih nombor 5, maka diri dia adalah 5. Jadi, nombor perdana adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan nombor 1. Okey? Oleh itu kan, nombor perdana cuma boleh dibahagi dengan 2 nombor je. Setengah-setengah nombor, contohnya 10. 10 itu boleh bahagi dengan 10, boleh dibahagi dengan 1, boleh dibahagi dengan 2, boleh dibahagi dengan 5. Okey? Maksud, itu bukan nombor perdana. Nombor perdana cuma boleh dibahagi dengan 2 nombor sahaja, iaitu nombor 1 dan dirinya sendiri. Kecuali 1. 1 bukan nombor perdana. Ingat 1 bukan nombor perdana. Jadi nombor bulat, nombor perdana bermula dari nombor 2. Okey, nombor 2 adalah satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana. Nombor genap lain bukan nombor perdana. Sehingga 100. Kamu belajar sekarang ni, hari ini, mengenal pasti nombor perdana dari 1 hingga 100. Yang mana 1 nombor perdana? 1 dah tahu, 2. 2 adalah nombor perdana. 1 bukan 1 bukan, ingat? 2 adalah nombor perdana. Dan satu-satunya nombor bulat yang kita nombor bulat yang merupakan nombor perdana. Nombor bulat lain bukan nombor perdana. Kerana apa? Dia boleh bagi dengan nombor-nombor yang lain. Okey, itu nombor perdana. Okey, take note Kalau ada sebelah ada kertas, ada catatan, tolong catat. Nombor perdana merupakan nombor bulat yang hanya boleh dibahagi dengan dirinya sendiri dan nombor 1. Kamu dah faham apa itu dirinya sendiri? Contohnya 5 kita ambil. Maka diri dia adalah 5 dan boleh dibahagi dengan 1. Okey, next. Okey. Nombor perdana yang terkecil macam cikgu cakap tadi adalah nombor 2. Satu-satunya nombor genap yang merupakan nombor perdana. Dan cikgu ulang sekali lagi, 1 bukan nombor perdana. Itu penting, nombor perdana. Ni soalan selalu keluar kalau dalam UPSR. Tapi jangan rasa, saya tahun ni tak ada UPSR, tak ada keluar. Jadi kalau soalan-soalan yang akan diberikan, kamu kena faham. Walaupun tak ada UPSR, PBD, penilaian, tetap dibuat kepada diri kamu. Okey? Okey, untuk next. Okey, macam mana kita nak tentukan kalau nombor 1 hingga 100 tu, macam mana kita nak tentukan dia nombor perdana atau tidak? Sebab itu, kita kena hafal lah sifir, kena hafal sifir, kena tahu sifir. Contoh yang cikgu ambil tadi. Okey, 10, 8, 6. Itu nombor-nombor yang mudah. Okey, contohnya nombor 6. Nombor 6 tu boleh dibahagi dengan berapa? Kita kena list.
2 darab 3, 6. 6 darab 1, 6. 1 darab 6, 6. 3 darab 2, 6. Maksudnya banyak. Okay, 6 itu boleh dibahagi dengan 1. Boleh dibahagi dengan 6. Dan boleh dibahagi dengan 3 serta 2. Maksudnya ada 4. 4 nombor dia boleh bahagi dengan 6. Nombor 1, diri dia sendiri. Nombor 2 dan nombor 3. Bermaksud nombor 6 itu bukan nombor perdana. Jadi, kamu kena mahir sifir untuk nombor-nombor tersebut. Okay, sekarang ni, contoh yang ada cikgu paparkan ni lah 13. Okay, nak tentukan sama ada 13 tu nombor perdana atau tidak. Okay, contohnya 13 tu boleh dibahagi dengan 1. Kalau kamu boleh lihat, 13 tu boleh dibahagi dengan 1 sama dengan 3. Dan 13 bahagi dengan diri dia sendiri 13 sama dengan 1. Jadi, hanya boleh dibahagi, 13 hanya dia boleh dibahagi dengan 1 dan 13 sahaja. Okay. Oleh itu, secara automatik 13 adalah nombor perdana. Tapi kalau kamu lihat sini, kita nak kategorikan kata nombor genap adalah totally bukan nombor perdana kecuali nombor 2. Okay, contohnya 8. 8 tadi boleh bagi dengan 4. Boleh bagi dengan 2. Kebanyakan semua nombor genap boleh dibahagi dengan 2. Jadi, rumusannya nombor genap bukan nombor perdana kecuali 2. Tu kena faham ya. Jadi sekarang ni kita cuma nak fikir nombor perdana itu adalah sebahagian daripada nombor ganjil. Tapi ada juga nombor ganjil yang bukan nombor perdana. Contohnya 15. Okey, 15 adalah nombor ganjil. Okey, 15 itu adalah nombor ganjil. Jadi 15 tu boleh bahagi dengan berapa? 15 itu boleh bahagi dengan 1, boleh bahagi dengan diri dia sendiri, boleh bahagi dengan 5, boleh bahagi dengan 3. So, dia bukan nombor perdana. Jadi, cara yang terbaik, kamu kena hafal lah sifir. 5 UKM kalau tak hafal sifir, malu lah. Baik masuk 5 UIA. 5 lagi, subhanallah, 6. Okay, 6 UKM kalau tak hafal sifir, lebih baiklah masuk 6 UIA. Kan, tantang murid 6 UIA tu dah hafal sifir banyak. Okay, next. Untuk yang berikutnya, nombor perdana dari 1 hingga 100 yang perlu kamu tahu. Ini kena take note. Kena catat. Kalau kamu ada buku, dah ada buku latihan, boleh buat latihan. Ini antara nombor-nombor. Cikgu tuliskan ni ada petak 100. Kamu dah belajar dulu tahun lepas, darjah 5, bagaimana nak membina petak 100. Kita juga dah belajar bagaimana petak 100 tu kita nak gunakan untuk permudahkan pecahan. Jadi ini petak 100 adalah nombor 100. Jadi kamu tahu mana nombor-nombor yang merupakan nombor perdana. Kalau kamu lihat pada kotak yang cikgu warnakan hijau, itu adalah nombor perdana. Okey? Jadi kalau kita tengok nombor genap pada ruang nombor genap kan? Semua bukan nombor perdana kecuali nombor 2. Okey, tengok nombor perdana. Apa itu nombor perdana? Semua, kebanyakan nombor ganjil adalah nombor perdana. Antaranya 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 dan 97. Semua nombor-nombor ini adalah nombor perdana yang hanya boleh dibahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Cikgu dah ulang banyak kali. Bahagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Itu adalah ciri-ciri nombor perdana. Jadi cuba kita kira. Ada berapa semua nombor perdana dari 1 hingga 100. Okay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Okay, ingat kita ada 26 nombor perdana dari 1 hingga 100. Dia kena ingat nombor-nombor ni. Cara nak ingat semudah saja. Kita sebut, tulis, sebut, ulang dan tulis. Buat 10 kali, confirm ingat. Okay, next. Kita rumuskan di sini. Tadi kita bagi petak 100, sekarang cikgu compilkan, cikgu listkan.
Okey, ni dia sebenarnya nombor perdana. Kena ingat. Kena macam kita hafal CV. Kena hafal lah ni. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 12, 19, 23 dan seterusnya sehingga 97. Okey, boleh hafal nombor perdana. Boleh salin dalam buku. Latihan. Sebelum kamu buat latihan tu kan. Awal-awal tu cikgu suruh buat nota. Yang selalu cikgu buat nota. Lepas tu apa tajuk hari ini. Nombor perdana. Tarikh hari ini. Hari-hari ini. Masa pukul berapa kamu belajar. Apa tajuk yang kamu belajar. Apa yang kamu dapat daripada slide-slide yang cikgu berikan. Ni compile dia. Rumusan yang kita dapat. Senarai list pendek. Untuk nombor perdana. Okey. Jadi kalau kita listkan saja tanpa kita buat latihan macam tak seronok kan? Tak puas. Jadi latihan cikgu senang je. Arahan bina petak 100. Okey, kita dah bina petak 100. Kamu kena binalah sendiri. Buat dalam buku latihan, bina petak 100 dan warnakan nombor perdana. Warna elok-elok dalam petak buku matematik tu petak. Kalau guna kecil tu kecil sangat. Satu petak kecil tu kecil sangat. So satu petak tu guna satu nombor tu cikgu rasa boleh kot guna 4 atau 2 yang kesesuaian. Kalau boleh guna separuh daripada buku kamu tu. Okey? So boleh rujuk balik nanti apa. Okey. Selalunya yang itu mudah kotak matematik petak 100 tu. Ini soalan lagi mencabar. Soalan biasa. Kalau dulu kakak-kakak dengan abang-abang kamu UPSR, dia ada keluar soalan macam ni. Iaitu gabungan nombor perdana. Okey, contohnya nombor 8 dengan nombor 8 ni. Hasil tambah 2 nombor perdana. Hasil tambah 2 nombor perdana yang memberi jumlah 8. Kalau kita ambil kata 8 senang je. 4 tambah 4. Salah. Sebab 4 itu adalah nombor perdana. Bukan nombor perdana. Okey, salah 4 tambah 4. Mungkin kita boleh guna 6 tambah 2. Hanya 2 saja nombor perdana. 6 itu bukan nombor perdana. So, cikgu nak 8 adalah hasil tambah 2-nya nombor perdana. 8 mudah. 100. Apa tambah apa? Supaya jumlah dia 100. Yang mana hasil nombor kedua-dua nombor itu mestilah nombor perdana. Ini dia. Okey. Nanti cikgu akan sharekan nombor-nombor ni dalam WhatsApp dan kamu buat latihan. Okey, untuk rujukan ini bukan sekadar ini je latihan dia ya. Ada lagi latihan lain yang akan menyusul untuk mengukuhkan lagi kamu punya kefahaman berkaitan dengan